uh, istilah takfiri ni telah perbaharui dengan cara lain tuan-tuan, dengan bahasa lain, dengan istilah lain, menerakakan orang. Istilah menerakakan orang ni tuan-tuan memang kerap kali kita dengar baru-baru ni. Banyak keadaan dalam keadaan yang pertama, bila orang tu tidak mau mengikut kumpulan dia, maka dia pun menerakakan kumpulan tersebut. Pertama. Yang kedua, baru-baru ni ada juga timbul seorang yang mendakwa dirinya ustazah dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan, barang siapa yang makan painkiller, maka dia akan masuk neraka. Jadi ini antara istilah-istilah menerakakan orang ni adalah mengeluarkan orang tu daripada dairatul Islam, kan? Saya rasa 10 tahun lepas tuan-tuan, tak pernah dengar orang nak menerakakan orang ni tuan-tuan. Tapi istilah ni akhir-akhir ni lah, kita pun rasa sempit dada bila ada insan-insan yang mendakwa dirinya orang agama mula untuk menggunakan istilah-istilah ni, ataupun lebih ni lagi, bila ada kaitan juga mengkafir harbikan orang. Ini pun masalah juga. Kadang-kadang kafir ni pun dia ada hak dia. Orang yang non muslim ni ada hak dia. Kalau dia asalnya dia ni memang kafir zilmi, kafir zimmi yang diperakui, tiba-tiba kita menghukum melebihi daripada yang sepatutnya pun tak boleh juga tuan-tuan. Jadi ini antara ciri-ciri kesesatan lah, ciri-ciri yang boleh menyebabkan seseorang itu tersasar daripada akidah ahli sunnah yang sebenarnya. Sebab akidah ahli sunnahnya dia tidak mengkafirkan orang tuan-tuan. Dan lebih-lebih lagi orang tu ahlul kiblah. Siapakah ahlul kiblah? Orang ahli kiblah ini adalah mereka yang melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan menjadikan Kaabah itu sebagai kiblatnya tuan-tuan. Dalam situasi ini kita tidak mudah untuk mengeluarkan seseorang itu daripada dairatul Islam. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, cerita menerakakan orang ataupun mentakfirkan orang itu tuan-tuan, dia bukan satu perkara yang baru tuan-tuan, tetapi telah berlaku lagi di zaman penghujung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lahirlah bibit-bibit kumpulan yang agresif ni tuan-tuan. Kumpulan ini dinamakan sebagai kumpulan Khawarij tuan-tuan. Tuan-tuan tak biasa dengar kan Khawarij? Biasa dengar Syiah kan? Tapi ada satu kumpulan tuan-tuan yang juga mereka ini dikenali dengan suka mengkafirkan orang, mengeluarkan umat Islam daripada dairatul Islam. Dan mereka ini tuan-tuan bukan jahil, mereka ni adalah ahli Quran. Mereka juga hafal Quran, mereka juga baca Quran, mereka juga solat sama-sama dengan kita. Kadang-kadang dahi dia tuan-tuan lebih hitam dari dahi kita tuan-tuan, sebab banyak sangat sujud. Tapi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kumpulan ini lahir apabila di penghujung hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lahirnya mereka ini apabila mereka berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mempertikaikan akan keadilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berkata, kalau tidak aku berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Inni Rasulullah. Satu penegasan, sehingga kan kemarahan ataupun ketegangan itu menyebabkan Sayyidina Umar minta izin daripada Rasulullah untuk memenggal saja kepada kepala si fulan tersebut. Namun Rasulullah halang beliau, dan kita lihat selepas wafatnya baginda Nabi SAW, kumpulan ini membentuk satu
kumpulan yang dinamakan sebagai Khawarij, tuan-tuan. Golongan Khawarij ini juga antara bibit-bibit pertama umat Islam yang kita lihat lahirnya kumpulan umat Islam yang amalan mereka adalah mengkafirkan umat Islam apabila tindakan mereka itu tidak sama dengan apa yang mereka inginkan. Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malah kita lihat antara sebab utama, antara yang menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah kerana kumpulan Khawarij ni yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Muljam, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Muljam ni adalah tokoh Khawarij yang menjadi punca utama terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa Syiah, apa yang dibawa oleh Sayyidina Ali itu tak betul, kerana banyak pemberatnya kepada Ahlul Bait saja, dan mereka juga mempertikaikan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muawiyah, juga dia tolak juga, dan akhirnya mereka mengeluarkan satu hukuman bahawa kedua-dua sahabat Nabi SAW ni perlu dibunuh. Jadi tuan-tuan, bukan kerana tak solat, tuan-tuan, bukan kerana buat ajaran sesat, bukan bawa benda-benda yang merapu, tapi perkara yang menyebabkan mereka mengeluarkan hukuman sampai tahap gitu sekali ini adalah kerana salah faham mereka terhadap memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sanggup tergamak mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini antara bahayanya mengkafirkan orang, tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hati, tuan-tuan. Bila ada perkara-perkara yang tidak sama dengan kita, yang lebih-lebih lagi berkaitan dengan urusan agama, jangan mudah kita, walaupun benda tu benda yang tak serasi dengan kita ataupun tak selari dengan amalan tempat kita, itu bukan bermaksud amalan itu tertolak ataupun amalan itu dikira sebagai amalan orang kafir. Tak semestinya, tuan-tuan. Sebab itu setiap perkara-perkara yang tak sama tu kadang-kala ada pandangan-pandangan lain. Mungkin kerana kita ni kurang belajar, kurang menyelidik dan tak rujuk kepada mufti dan sebagainya, terus kita keluarkan hukumannya mengikut akal kita, mengikut pandangan kita, mengikut budaya setempat kita. Dan ini semua adalah antara unsur-unsur pentakfiran yang seringkali berlaku di akhir zaman ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ciri yang saya nak bawa ini adalah ciri yang lebih khusus lagi, iaitu bukan sekadar mengkafirkan umat Islam, tapi mengkafirkan para sahabat, tuan-tuan. Di akhir zaman ada beberapa kumpulan yang saya sebutkan sebelum ini, di zaman selepas wafatnya baginda Nabi SAW, bukan hanya golongan Khawarij saja mengkafirkan para sahabat, tetapi di sana ada juga kumpulan-kumpulan lain, antaranya golongan Syiah yang mengkafirkan para sahabat selain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Semuanya kenapa, tuan-tuan? Kerana matlamat mereka, kasih sayang mereka kepada idola tertentu, sehingga mereka sanggup untuk menolak akan para sahabat ridwanullahu ajma'in. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sedangkan kita lihat sahabat Nabi ialah insan yang beriman dan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni adalah antara orang yang utama, tuan-tuan. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyokong akan pentingnya kita menjaga akan martabat para sahabat. Malah kalau kita lihat ayat Al-Quran yang pertama, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ayat yang surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-8, tuan-tuan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an.
zalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ni antara surah ayat-ayat lazim yang biasa kita hafal. Cuma dalam surah Al-Bayyinah ni pada ayat ke-8 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, balasan mereka iaitu golongan yang beriman dan beramal soleh di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah. Demikianlah itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini antara sifat-sifat yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Fath, dalam surah Al-Fath kita lihat dalam surah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ayat ini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah ini berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan di mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha terhadap golongan yang beriman ketika mereka melakukan bai'ah janji taat setia mereka kepada kamu wahai Muhammad di bawah pohon pokok yang dinamakan sebagai Syajaratul Ridwan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan Allah memberi ganjaran kepada mereka dengan pembukaan yang dekat. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18 ini tuan-tuan, sebenarnya dia menceritakan kisah tak kala Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu tidak pulang daripada kota Mekah, setelah mereka diarah oleh baginda Nabi SAW untuk berjumpa dengan Abu Sufyan, dan akhirnya beliau tidak pulang-pulang kepada Rasulullah dan para sahabat tak kala mereka sedang berkemah di Hudaibiyah. Dan di situlah kita lihat Rasulullah SAW sampai kepada beliau akan berita angin bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Dan di situlah kita lihat Rasulullah telah mengadakan bai'ah dengan para sahabat untuk menuntut bela akan kematian Sayyidina Uthman. Walaupun perkara tersebut tidak berlaku selepas itu, namun ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kumpulan para sahabat ini nak menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji, meredai akan kumpulan para sahabat ini, tuan-tuan. Para sahabat mempunyai martabat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam ayat yang lain lagi kita lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, tuan-tuan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maksud dalam surah At-Taubah ini, golongan yang terdahulu lagi awal daripada muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sudah cukup sebenarnya untuk memberi satu penghujahan, satu bukti kepada kita bahawa golongan para sahabat ini adalah antara golongan yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang paling hampir, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin boleh mana-mana individu atau mana-mana kumpulan yang boleh menuduh atau melontarkan tomahan-tomahan, mengkritik, mempertikaikan akan para sahabat ini, tuan-tuan. Sebab para sahabat ini bukan dipuji, diangkat oleh manusia, bukan diangkat, dipuji oleh baginda Nabi SAW sahaja, tetapi firman-firman Allah ini telah menyokong bahawa
insan-insan yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan-insan yang istimewa, tuan-tuan. Jadi daripada sinilah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah kita lihat kedudukan para sahabat ini luar biasa. Malah kalau kita lihat, tuan-tuan lihat dalam surah At-Taubah sendiri, tuan-tuan, ada satu cerita 3 orang sahabat yang tidak turut serta di dalam peperangan Tabuk. Peperangan yang terakhir yang diikuti oleh baginda Nabi SAW adalah peperangan Tabuk, yang berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah, tuan-tuan. Peperangan Tabuk, peperangan terakhir yang diturut serta oleh baginda Rasulullah SAW. Dan istimewanya dalam peperangan Tabuk ni kan, tuan-tuan, tak berlakunya pertembungan antara tentera muslimin dengan tentera kufar Rom. Walaupun tentera muslimin telah menghantar kumpulan tentera yang paling ramai dalam sejarah, seramai 30,000 untuk berhadapan dengan 40,000 tentera Rom, namun tak berlaku peperangan tersebut. Kerana apa? Kegerunan ramai tentera muslimin ini telah menyebabkan tentera Rom telah lari daripada medan peperangan, tuan-tuan. Namun begitu, tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk ini, dia bukan hanya sekadar menceritakan tak berlakunya peperangan dan persediaan yang para sahabat terpaksa lakukan untuk memastikan cukup 30,000 ini dapat dihantar ke medan Tabuk. Di penghujung kisah peperangan inilah yang diabadikan apabila dalam penghujung peperangan ini, tak kala para sahabat telah pulang semula ke kota Madinah, terdapat 3 orang sahabat Nabi yang mutakhallif ataupun yang tidak turut serta dalam peperangan. Jadi bila tak turut serta dalam peperangan ini dikira sebagai dosa, tuan-tuan, sebagai satu kesalahan sebenarnya. Namun tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ketiga-tiga para orang sahabat ini walaupun melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala telah menerima akan penyesalan mereka, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menerima akan taubat mereka, sehingga kan taubat mereka ini diabadikan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Maksud ayat ini terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi dirasakan telah menjadi sempit bagi mereka, sedangkan bumi itu luas dan jiwa mereka juga telah sempit, dan mereka menyangkakan tiada lagi tempat lari melainkan kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimahullah, ayat yang ketiga ini juga dalam surah At-Taubah telah menjadi bukti penamat bahawa tidak mungkin kita boleh mempertikaikan para sahabat. Sebab para sahabat ini adalah antara insan-insan yang dipelihara oleh Allah. Walaupun mereka bukan ada sifat maksum, mereka salah, mereka bertaubat, akhirnya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah abadikan kesilapan mereka ini dalam surah At-Taubah, tuan-tuan, agar menjadi iktibar kepada kita semua. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, oleh kerana itu mana-mana fahaman, tuan-tuan, yang cuba untuk mengkafirkan para sahabat, ataupun ada yang segelintir kecil ataupun mereka mengkafirkan segelintir kecil saja para sahabat, ataupun 2 ataupun 3 orang para sahabat, kesemuanya ini dikira sebagai menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang pertama sekali yang saya nak sentuh di sini, antara para sahabat yang seringkali dihina,
dan dikafirkan oleh beberapa kumpulan. Pada antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Kerana disebut di sini kerana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikatakan merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Ini kumpulan yang mengangkat Sayyidina Ali dan mereka merasakan bahawa setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahawa sepatutnya jabatan khilafah ataupun urusan agama sepatutnya diserahkan kepada Sayyidina Ali. Sebab apa Sayyidina Ali? Kerana Sayyidina Ali ni adalah sepupu Nabi, dia juga adalah menantu Nabi, dan dia juga adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Jadi oleh kerana itu tidak ada selain daripada Sayyidina Ali tidak selayaknya untuk meneruskan urusan agama selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara logik ni tuan-tuan, memang betul lah kan, orang yang paling rapat dengan Nabi lah sepatutnya bukan sekadar rapat saja tuan-tuan, sebab Sayyidina Ali ni antara insan yang paling hampir dengan Nabi dan dididik daripada kecil lagi, tetapi pada waktu yang sama dia ada hubungan kekeluargaan lagi. Jadi ini antara hujah yang digunakan oleh kumpulan ini tuan-tuan, untuk mengatakan bahawa mana-mana urusan selepas wafatnya baginda Nabi SAW yang ada kaitan dengan agama ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Sayyidina Ali. Ini antara konflik lah yang berlaku tuan-tuan, sehingga menyebabkan kumpulan ini bukan sekadar mengkritik, bukan sekadar menghina tindakan Abu Bakar yang dikatakan merampas akan jawatan khilafah ini sahaja, tapi pada waktu yang sama mereka mula untuk mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini antara yang didoktrinkan dalam kumpulan tersebut, sehingga kan daripada dulu benda ni berlaku sampai di saat ini tuan-tuan, doktrin ini masih berterusan. Saya bukan apa tuan-tuan, saya nak ceritakan supaya apa, logik yang digunakan oleh kumpulan ini memang betul, nampak logik. Kalau saya rasa, kalau kita tidak didasari dengan sirah yang sebenarnya, dan kalau kita tidak melihat kepada perbahasan para ulama, dah pasti kita akan kata memang betul lah. Kenapa pula nak bagi pada Sayyidina Abu Bakar? Kenapa nak bagi pada Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar pun masuk Islam bila? Kan? Kenapa nak bagi pada Sayyidina Uthman? Kan? Sayyidina Ali lebih awal lagi, antara orang yang paling awal masuk Islam. Tetapi perbincangan itu tidak dilihat seperti itu tuan-tuan. Kita tahu dalam Sakifah Bani Sa'idah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi buat umrah, pergi buat haji, pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan akan dibawa ziarah tempat berlakunya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah ni adalah tempat di mana berlakunya bai'ah di antara para sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu selepas wafatnya baginda Nabi SAW, dengan kehadiran Sayyidina Umar dan semua orang maklum pada ketika itu. Dan bila diangkat Sayyidina Abu Bakar, tidak ada di kalangan mereka yang menolak, menafikan, mempertikaikan, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau tuan punya badan pun tak pertikai, kenapa penyokong-penyokong nak sibuk? Ini yang kita peliknya, penyokong-penyokong ni lebih-lebih lagi daripada tuan punya badan. Kan? Macam ahli politik lah tuan-tuan kan. Kadang-kadang ahli politik ni kan, dia bergaduh dekat parlimen aja tuan-tuan. Tengok-tengok kat keluar, minum kopi sekali. Yang duk penyokong ni, la ilaha illallah duk. Ini tuan-tuan sebab tu kita tak boleh tuan-tuan dalam benda yang berbeza pandangan tuan-tuan jangan sampai tahap boleh membawa kepada fanatik sehingga membawa kepada tindakan-tindakan yang luar kemampuan kebiasaan. Tuan-tuan pemerhatian, itulah yang berlaku dalam kumpulan ini.
Oleh kerana itu tuan-tuan, mereka mengeluarkan mereka mula untuk menambah mula untuk mereka-reka penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, dan juga mereka juga mereka-reka akan tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Contohnya tuan-tuan, dalam keadaan mereka nak mengangkat Sayyidina Ali dan merendahkan martabat para sahabat yang lain, mereka cuba untuk membawa ayat Quran. Contohnya tuan-tuan, dalam surah An-Nahli pada ayat yang ke-16 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Kan, ini biasa ayat yang kita dengar kan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Jadi kita lihat ada kumpulan ini tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-fahsya', munkar dengan bagh ini, dia refer kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini antara yang rekaan-rekaan ayat-ayat di kalangan kumpulan yang sesat ini untuk merendahkan lagi martabat para sahabat tuan-tuan, kerana kebencian mereka kepada para sahabat. Ada juga tuan-tuan antara hadis-hadis yang mereka reka tuan-tuan, hadis-hadis yang mereka reka untuk merendahkan lagi para sahabat ini, antaranya hadis-hadis palsu mereka tuan-tuan. Mereka mengatakan tak kala setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat telah keluar daripada Islam. Kulluhum kharaju kulluhum irtaddu an Islam. Dikatakan semua para sahabat telah keluar daripada Islam kecuali 3 orang sahabat saja tuan-tuan. Siapakah antara sahabat yang masih lagi intact imannya? Pertama sekali Al-Miqdad bin Al-Aswad, yang kedua Abu Zar Al-Ghifari, dan yang ketiga Salman Al-Farisi. Adapun selain daripada ketiga-tiga ini, semuanya telah keluar daripada Islam tuan-tuan, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah antara bahayanya tuan-tuan, kumpulan ini yang cuba untuk menzahirkan rasa kebencian mereka terhadap para sahabat ini, dan mereka mengangkat hanya sahabat-sahabat tertentu sahaja sebagai pujaan mereka, dan pada waktu yang sama mereka menolak akan para sahabat yang hampir dengan Nabi SAW. Apakah implikasinya tuan-tuan? Bila kita tolak para sahabat, bermaksud kita menolak akan sebahagian besar daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab para sahabat inilah yang mengumpul akan ayat-ayat firman Allah. Siapakah yang merakam? Siapakah yang mengumpulkan? Kan? Setelah wafatnya baginda Nabi SAW di zaman Sayyidina Abu Bakar, lahirnya para sahabat yang mengumpulkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, kan? Jadi mereka kumpul, dan jikalau kita menolak para sahabat ni, bermaksud kita juga menolak akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lagi para sahabat ini juga merupakan antara yang membawa akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi SAW tak mungkin boleh sampai kepada kita jikalau tidak ada jalur para sahabat ni tuan-tuan. Sebab itu jalur para sahabat ni kita lihat ramai di kalangan mereka ni yang meriwayatkan akan hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya yang periwayat yang banyak mengumpul akan hadis-hadis Nabi ni, antaranya Abu Hurairah, antaranya isteri baginda Nabi SAW Aisyah radhiyallahu taala anhu, antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, antaranya lain Anas bin Malik khadimun Nabi SAW. Kalau kita tolak para sahabat ni tuan-tuan, bermaksud kita menolak akan sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi. Bila tolak hadis-hadis Nabi, bermaksud kita merobohkan akan pasak akidah itu sendiri.
syariat Islam itu sendiri tuan-tuan. Sebab itulah implikasi menolak para sahabat ini sebenarnya boleh membawa kepada seseorang itu merobohkan akan paksi akidah itu sendiri tuan-tuan. Inilah antara yang merupakan isu-isu utama yang ada kait rapatnya dengan mengkafirkan para sahabat tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, tegahan untuk menghina para sahabat ni tuan-tuan diabadikan dalam hadis Nabi SAW. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Barang siapa yang menghina akan sahabatku, maka ke atasnya lah laknat Allah. Ke atasnya lah laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengkritik, menghina para sahabat sahaja sampai tahap boleh Allah melaknat akan mereka yang menghina ini, sampai begitu sekali, ini kan lagi mereka yang mengkafirkan para sahabat tuan-tuan. Begitulah antara implikasi yang amat bahaya bagi mereka yang ada fikrah takfiri ni tuan-tuan. Jadi fikrah takfiri ini adalah satu fikrah yang bahaya, dan kita nak memastikan di kalangan umat Islam di taman kita jangan ada unsur-unsur takfiri ni tuan-tuan. Sebab unsur takfiri ini boleh membawa kepada fahaman radikal. Dia boleh bawa mula-mula dia akan bawa kepada ekstrim. Bila bawa kepada ekstrim, boleh bawa kepada radikal, dan daripada radikal inilah dia boleh bawa kepada fahaman militan tuan-tuan, angkat senjata dan sebagainya. Jadi sebagai iktibar kepada kita semua tuan-tuan, hendaklah kita cuba berusaha menjadi umat yang saling menyebarkan sifat rahmah kepada semua manusia tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita baru melalui proses pilihan raya, dan dalam proses pilihan raya ni kita percaya ramai mempunyai pandangan yang berbeza, dan setelah selesai pilihan raya ni dan telah dimandatkan Perdana Menteri dan kerajaan pun dah tertubuh, maka kita ketepikan segala perselisihan dan kita kena sama-sama bina negara kita ini. Dan yang paling penting nak membina membina negara ni tuan-tuan, kita mulakan dengan kita membina silaturahim di antara satu sama lain tuan-tuan. Ini yang paling penting. Saya seringkali dinasihati oleh sahabat-sahabat di seberang, kawan-kawan di Indonesia, bila kita tanya kepada mereka apakah antara tindakan yang mereka selalu lakukan setelah habis pemilu. Pemilu ni adalah pilihan raya bahasa Indonesia. Dia kata, kami selepas pemilu kami berusaha untuk patch, untuk melekatkan hati-hati manusia. Kami cuba untuk melekatkan hati-hati manusia yang telah retak. Jadi inilah antara yang sepatutnya kita usahakan, dan kita kikiskan segala sifat permusuhan, segala sifat perselisihan, dan kita cuba abadikan pandangan para ulama silam, antaranya Syekh Rashid Redha tuan-tuan, Tok Guru kepada Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, ada memberi satu kata-kata yang mahal tuan-tuan, yang menjadi panduan kepada umat Islam. Apa dia kata tuan-tuan? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi makhtalafna. Hendaklah kita tolong-menolong pada benda yang kita sepakati. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi makhtalafna, dan kita saling bermaaf-maafan pada benda yang kita tidak sepakati tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita ada 10 perkara tuan-tuan, 10 perkara, mungkin daripada 10 perkara ni 3 perkara kita tak sama.
7 perkara lain tuan-tuan sama tuan-tuan. 7 perkara yang sama ni seringkali kita lakukan bersama. Yang tak sama 3 je tuan-tuan. Jadi binalah di atas yang sama dahulu. Mudah-mudahan bila kita dapat membina di atas yang sama ini, maka yang kita selisihkan itu insya-Allah dapat kita atasi dengan salamatus sadar tuan-tuan. Ini antara yang saya rasa amat penting kita sama-sama abadikan, kita sama-sama laksanakan benda ni. Afshus salam, beri salam, iqra'us salam, sampaikan salam kita, dan mudah-mudahan bila kita memberi salam, kita saling dalam adakan majlis-majlis, kita jemput semua, dan dengan keadaan ini menyebabkan kita akan saling faham memahami di antara satu sama lain, dan perkara-perkara yang kita selisihkan ini juga dapat kita terima dengan hati yang lapang tuan-tuan. Ini antara seruan saya kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Jangan sekali-kali sampai tahap perselisihan kita boleh membawa kepada tahap mengkafirkan, menolak keimanan orang lain tuan-tuan. Ini antara yang amat bahaya, kerana perkara-perkara inilah boleh meretakkan sebuah negara. Tuan-tuan lihat apa yang berlaku sekarang ni dekat Yaman, apa yang berlaku sekarang ni di Syria yang tak selesai-selesai, apa yang berlaku di Iraq tuan-tuan, apa yang berlaku di Iran sendiri tuan-tuan, kesemuanya ini tuan-tuan pergolakan, pertumpahan darah, puncanya apabila ada sifat mentakfirkan ni tuan-tuan. Cuma di sana tuan-tuan dia bermula dengan takfir, bukan sekadar kafir tuan-tuan, tapi kafirnya mereka ini kepada umat Islam sehingga membawa kepada pembunuhan, menghalalkan darah umat Islam tuan-tuan. Sebab itu bahaya akan stigma takfiri ini, sebab dia boleh membawa kepada pertumpahan darah. Cukup-cukuplah tuan-tuan apa yang berlaku di zaman ISIS yang kita lalui sebelum ini. Banyak umat Islam terbunuh kerana fikrah radikal, fikrah militan. Oleh kerana itu kita perlu perbaiki akan suasana ini, dengan kita menyebarkan kasih sayang, sifat rahmah kita. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan kita kembali balik kepada sunnah Nabi SAW, kita menyuburkan balik bumi ini dengan sifat kasih sayang, hormat menghormati di antara satu sama lain. InsyaAllah umat Islam ini akan disegani, dan umat Islam akan menjadi contoh kepada umat lain, kepada mereka yang belum masuk Islam, untuk menerima Islam bukan kerana peribadi, bukan kerana Al-Quran ataupun hadis itu sahaja, tapi dia menerima Islam itu kerana melihat kecantikan akhlak yang dipaparkan kepada kita, yang dipaparkan oleh umat Islam tuan-tuan. Tuan-tuan lihat baru-baru ni yang World Cup tuan-tuan di Qatar, itu menjadi satu contoh juga. Kadang-kadang apa yang istimewa je pun saya tengok, dia bukan sekadar cerita pasal bola, tapi dia juga menceritakan negara Qatar mengambil peluang untuk menceritakan, menyebarkan tentang Islam sebagai satu agama harmoni tuan-tuan. Jadi amat istimewa, dan kita pun dengar ramai mendapat banyak respon. Ada yang ramai masuk Islam, dan ramai juga yang telah ubah persepsi mereka terhadap agama Islam kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil contoh tuan-tuan. Tak perlu tunggu World Cup lah tuan-tuan kan. Kita dalam kita kejiranan di masjid ini juga tuan-tuan, non muslim ini perlu disantuni kan, perlu disantuni agar mereka juga dapat melihat kehangatan dan kecantikan yang ada pada agama kita tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberkahi kita, dan
elakkan kita tergolong di kalangan kumpulan yang mengkafirkan umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.